Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 46 akan membentangkan analisis kajian ke atas syarikat Eka Noodles Berhad. Saya Nurliana binti Ilis akan membentangkan pengenalan dan latar belakang serta keadaan semasa industri yang diceburi oleh syarikat. Pengenalan dan latar belakang syarikat Eka Noodles. Syarikat dahulunya dikenali sebagai kilang bihun bersatu Sendi Berhad ditubuhkan pada 15 September 1988 oleh pemiliknya Datuk Ang Chu Tieng. Pada mulanya beroperasi sebagai kilang berskala kecil dan kemudian berkembang menjadi pengeluar bihun terkemuka dan diiktiraf di Malaysia dan di peringkat antarabangsa. Syarikat kemudian diperbadankan pada 20 Jun 2022 dan ditukarkan nama syarikat kepada Eka Noodles Berhad pada 11 April 2014. Visi syarikat adalah menjadi pengeluar utama bihun dan laksa baras di Malaysia. Kilang pengeluaran produk Eka terletak di kawasan perindustrian Kuala Ketir, Kedah. Contoh produk seperti Eka Bihun, Eka Bihun Siam, Eka Laksa, Eka Mi Sanggur dan pelbagai lagi. Seterusnya, keadaan semasa industri makanan yang diceburi. Kedudukan syarikat Eka Noodles dari aspek pencapaian dan prestasi syarikat. Pencapaian syarikat mendapat CJ pengesahan makanan halal daripada JAKIM Malaysia dan daripada Majlis Ulama Indonesia serta mematuhi Peraturan Kebersihan Makanan 2009 yang digariskan dalam syarikat Eka Noodles dari aspek pencapaian dan prestasi syarikat. Pencapaian syarikat mendapat CJ pengesahan makanan halal daripada JAKIM Malaysia dan daripada Majlis Ulama Indonesia serta mematuhi Peraturan Kebersihan Makanan dari segi perkembangan prestasi. Ogos 2017, syarikat membeli kepala batas bihun Sendian Berhad untuk selaraskan keadaan kewangan syarikat supaya keluar daripada status PN17 dan mengelakkan dari dinyas senarai dari Bursa Saham Malaysia. Jumlah jualan juga meningkat pada tahun 2020 sebanyak 49 juta berbanding tahun sebelumnya 25 juta dan menyasarkan kenaikan jualan sebanyak 60 juta pada tahun 2021 dengan meluaskan pengeluaran. Seterusnya, kemerosotan prestasi syarikat. Pada tahun 2016, syarikat mengalami masalah kewangan dan disenaraikan sebagai syarikat yang terjejas di bawah PN17 di Bursa Malaysia. Seterusnya, dua buah anak syarikat pada Januari 2017 telah ditutup dan dihentikan operasi dengan peletakan jawatan beberapa orang ahli lembaga pengarah syarikat. Terdapat signal pada 2019 pada Julai menunjukkan petanda harga saham syarikat akan menurun dari dagangan di Bursa Malaysia serta berlaku lagi penyingkiran beberapa ahli lembaga pengarah syarikat. Pada Julai 2021, Bursa Malaysia telah menyah senarai syarikat dari senarai rasmi Bursa Securities. Seterusnya, masalah semasa industri makanan dalam ekonomi. Impak pelaksanaan PKP terutama dalam aktiviti ekonomi mencatatkan jumlah peratus kehilangan pekerja yang tertinggi sebanyak 35.4%. Dengan pandemik COVID-19 juga menjejaskan pengedaran bahan mentah dan rantaian nilai makanan secara domestik dan global. Dengan penutupan sempadan negeri dan negara memberi risiko kepada keselamatan makanan sesebuah negara. Pembuatan bihun terjejas teruk dan berkemungkinan berhenti operasi kerana kekurangan bahan bakar seperti kayu yang digunakan dalam pembuatan bihun. Seterusnya, krisis persekitaran antarabangsa seperti faktor cuaca, isu kesihatan, peperangan di antara Ukraine dan Rusia membawa kepada peningkatan harga makanan. Saya Nur Atira Wahida akan membentangkan mengenai cabaran dan masalah yang dihadapi oleh syarikat Eka Noodles Berhad. Yang pertama ialah threat of new entrants, di mana bahan mentah yang digunakan oleh syarikat Eka Noodles adalah mudah didapati dalam Malaysia. Namun begitu, ini menyebabkan pesaing-pesaing lain mudah untuk mendapatkan bahan mentah yang sama serta boleh menawarkan harga yang lebih rendah kepada pengguna. Hal ini membawa kepada cabaran threats of substitutes, di mana jenama lain juga boleh menawarkan produk yang sama dalam pasaran dan pengguna boleh bertukar kepada bihun dan laksa daripada jenama yang lain. Akhir sekali ialah bargaining power of suppliers, di mana syarikat mengalami masalah kekurangan bekalan bahan mentah yang disebabkan oleh kedudukan kewangan syarikat yang lemah. Untuk mengatasi masalah ini, syarikat Eka Noodles menggunakan sistem inventory just in time serta berusaha untuk bertukar kepada bihun dan laksa daripada jenama yang lain. Akhir sekali ialah bargaining power of suppliers, di mana syarikat mengalami masalah kekurangan bekalan bahan mentah yang disebabkan oleh kedudukan kewangan syarikat yang lemah.
Untuk mengatasi masalah ini, syarikat Eka Noodles menggunakan sistem inventory just in time serta berusaha untuk mengekalkan hubungan dengan pembekal untuk tempoh kredit yang lebih lama serta membayar pada Hai, salam sejahtera kepada pensyarah Dr. Mio Azli serta ahli kumpulan ini. Saya Krista Anak Pin akan membentangkan mengenai kekuatan syarikat Ikan Noodles Berhad. Setelah meneliti keseluruhan laporan tahunan perniagaan Ikan Noodles Berhad ini, terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan yang dapat dikenal pasti telah mempengaruhi perkembangan syarikat ini. Kekuatan merujuk kepada kelebihan atau kebolehan yang dimiliki oleh sesebuah organisasi tersebut melalui aspek positif dan negatif. Ikan Noodles merupakan syarikat yang mana ia mempunyai kekuatan tersendiri dalam mencipta jenamanya sendiri. Sehingga hari ini perniagaan Ikan Noodles masih kukuh dan kuat berada di pasaran hasil dari kuatnya pengaruh nama atau jenama produknya. Perniagaan Ikan Noodles Berhad ini menawarkan pelbagai jenis produk seperti bihun, laksa, batang sagu dan produk-produk lain yang berkaitan yang tidak terdapat di mana-mana produk perniagaan syarikat lain. Terdapat pelbagai pilihan yang menarik untuk dimiliki berbanding dengan pilihan-pilihan produk syarikat-syarikat lain. Ini adalah salah satu kekuatan perniagaan Ikan Noodles. Dengan ini, pelanggan akan dapat merasai pelbagai jenis bihun yang dikeluarkan dari syarikat Ikan Noodles ini. Selain itu, Ikan Noodles juga menawarkan harga yang kompetitif untuk produk-produk pengeluarannya dan ini merupakan salah satu serta strategi syarikat Ikan Noodles dalam memperkembangkan perniagaannya. Harga yang diletakkan berdasarkan kepada kandungan bahan yang digunakan dan juga mengikut keadaan semasa pasaran. Harga yang ditawarkan bagi setiap produk adalah kompetitif dan berpatutan untuk para pengguna. Ikan Noodles mempunyai tanggungjawab yang tinggi dalam mengendalikan kualiti produk yang bermutu selain menjaga keselamatan pengeluaran makanan syarikat. Mereka juga sentiasa menambah baik kandungan nutrisi yang terdapat di dalam produk-produk perniagaan mereka untuk menyediakan pemakanan dan manfaat kesihatan yang lebih baik kepada para pelanggan. Ini juga merupakan salah satu kekuatan dalam menjaga peningkatan perniagaan mereka. Kekuatan seterusnya ialah memberi serta menyediakan kursus kemahiran khas kepada para pekerja supaya memudahkan operasi perniagaan syarikat Ikan Noodles sentiasa berjalan lancar tanpa ada gangguan-gangguan kecil ataupun besar dalam perniagaan mereka. Perniagaan Ikan Noodles ini sangat kompetitif daripada pengeluar lain yang beroperasi dalam persekitaran kos yang lebih rendah. Untuk terus berdaya saing dalam pasaran, Ikan Noodles sentiasa memberi penekanan kepada isu pembaziran minimum terhadap pengeluaran produknya supaya dapat mengurangkan kos pengeluaran produk. Ini telah disokong melalui latihan-latihan berterusan bagi pekerja-pekerja bahagian pengeluaran. Memberi kursus-kursus berkaitan kemahiran dalam syarikat Ikan Noodles ini juga tidak mempunyai risiko gangguan mata wang asing. Ini kerana syarikat Ikan Noodles tidak mempunyai sebarang transaksi perniagaan ke luar negara. Ini membuatkan Ikan Noodles mempunyai kekuatan pasaran perniagaan kerana tetap bertahan berada di pasaran tempatan dengan jenama produk perniagaan yang kukuh serta lebih dikenali di pasaran. Saya Fatma Priyana Gerajun. Saya telah menerangkan tentang kelemahan syarikat Ikan Noodles ini. Setiap syarikat mempunyai kelemahan atau kekurangan dalam persaing pasaran. Dalam Ikan Noodles ini terdapat beberapa kelemahan. Saya telah disenaraikan dalam slide ini. Kelemahan pertama dalam syarikat Ikan Noodles ini adalah kekurangan tenaga pekerja mahir dalam e-dagang. E-dagang boleh ditakrifkan sebagai satu sistem melakukan penjualan dan pembelian barang atau perkhidmatan oleh penjual dan pengguna di talian internet. E-dagang ini memudahkan pembelian kepada pengguna, juga mengurangkan kos-kos besaran seperti kos perkhidmatan hantaran. Kelemahan yang kedua pula,
kekurangan cara promosi iaitu pengiklanan. Ikan Noodles harus melakukan cara pengiklanan seperti pengiklanan dalam televisyen, radio dan internet. Dari segi pengiklanan, Ikan Noodles ini boleh memperkembangkan perniagaan ke luar negara maupun di negara. Kelemahan airnya ialah kekurangan cara pengetahuan bagaimana untuk memperkembangkan lagi perniagaan. Mereka harus mengeluarkan Okey, analisis nisbah kewangan dari segi modal kerja. Okey, modal kerja ini merupakan satu petunjuk sumber kewangan di mana sebuah syarikat itu perlu menjalankan aktiviti dan unjurannya dalam sesuatu tempoh yang telah ditetapkan. Jadi dalam analisis nisbah kewangan yang kita lihat Ikan Noodles Berhad ini, so kita dapati syarikat adalah negatif di mana syarikat mengalami ketidakcekapan dan kecairan dalam tempoh 5 tahun. Okey, analisis nisbah kewangan iaitu dari segi nisbah semasa. Nisbah semasa ini adalah untuk mengukur kemampuan syarikat untuk membayar hutang dalam tempoh jangka masa pendek. Jadi analisis yang didapati daripada Ikan Noodles Berhad ini, nisbah yang didapati adalah kurang daripada 1 yang menunjukkan syarikat mempunyai ketidakupayaan dalam pembayaran balik hutang dalam jangka masa pendek. Tapi sekiranya sebuah syarikat itu mempunyai nisbah lebih daripada 1, menunjukkan syarikat itu mempunyai lebihan aset dan mampu membayar hutang dalam jangka. Okey, nisbah hutang atas aset ni adalah nisbah kewangan yang menunjukkan peratusan aset sebuah syarikat yang disediakan melalui hutang. Okey, jadi dalam syarikat Ikan Noodles Berhad ini menunjukkan syarikat mempunyai lebih banyak liability daripada aset. Okey, nisbah menunjukkan nilai lebih daripada 1 dan meningkat daripada tahun 2016 sehingga tahun ke 2019. Okey, nisbah hutang kepada equity. Okey, ini adalah nisbah kesolvenan jangka panjang. Okey, dalam Ikan Noodles Berhad ini, kita dapat lihat prestasi kewangan menunjukkan kesolvenan syarikat yang tidak terjamin, di mana pertambahan liability pada setiap tahun menunjukkan kadar kebergantungan syarikat kepada kewangan luar untuk membiayai operasi perniagaan. Ia sangat berisiko tinggi. Semakin kurang nilai nisbah, semakin kurang modal syarikat akan bergantung kepada hutang jangka panjang. Okey, analisis nisbah kewangan untuk nisbah cepat. Okey, nisbah cepat ni adalah satu ukuran kecakapan syarikat dalam memenuhi liability kewangan semasa dengan aset cepatnya dalam bentuk tunai. Okey, contoh yang kita dapat lihat dalam Ikan Noodles Berhad ini, di mana aset cepat ni sebenarnya dia tidak termasuk dengan inventory dan aset semasa yang mudah ditukar menjadi wang tunai. Jadi sekiranya lebih tinggi nilai daripada 1, bermakna syarikat itu mempunyai lebihan wang tunai. Tapi dalam Ikan Noodles ini mencatatkan nisbah yang kurang daripada 1, di mana syarikat itu menunjukkan terlalu bergantung kepada inventory untuk memenuhi kewajipan. Okey, untuk analisis nisbah kewangan bagi margin untung kasar. Okey, nisbah ini mengira keuntungan di mana selepas syarikat menolak kos langsung barang yang dijual daripada hasil perniagaan. Okey, jadi kita lihat daripada tahun 2016 sehingga tahun 2020 mencatatkan 2016 dan 2017 ini syarikat telah mengalami kerugian. Okey, tetapi daripada 2018 hingga ke 2020 syarikat menunjukkan peratusan yang positif dan peningkatan margin.